أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين 83 bukan daripada nusyuz, yakni tak termasuk di dalam kata, di dalam pengertian nusyuz, sumpah maki isteri. Sumpah maki isteri akan suami. Ni tak masuk Tetapi tengok ilat dia. Kerana ini ilat pada katanya sumpah maki. Kerana bahawasanya sumpah maki terjadi ia sumpah maki itu terjadi tertimbul daripada jahat perangainya, perangai isteri. Ini tak masuk dia tu dia. Dan jika mustahak isteri, jika mustahak isteri isteri tadi itu mustahak, yakni berhak, yakni ada hak akan ta'dib, ajar, tegur ajar. Ta'dib ni yakni ta'dib oleh suami. Jika mustahak isteri akan ta'dib sekalipun, yakni maka bukan nusyuz juga. Tak dikatakan nusyuz juga. Ni tak biasa dengar ni. Tak biasa dengar ni deh. Saya pun tak biasa dengar. Lagi pula rojak ke dia tu pun tak ada. Tak bawa mari rojak ke. Selalunya dia ada rojak ke. I'anah ke, murni ke apa tak. Tapi sini ni agak pelik sikit lah. Biasanya kita dengarnya sumpah maki ni masuk di dalam nusyuz lah. Masuk dalam nusyuz. Jika mustahak isteri akan ta'dib sekalipun. Mana patut isteri ni termasuk dalam orang yang patut tegur ajar. Patut tegur, patut ajar. Bersalah dengan hak tak patut tegur, tak patut ajar. Hak tu tak masuk di mula lagi dah. Dia kata mafhum dia macam tu. Mafhumnya isteri hak tak patut tegur, hak tak patut ajar, hak tu tak masuk di dalam nusyuz. Aslan, pada asal dah hak tu. Itu mafhum dia. Yang tu tak masuk di dalam nusyuz, tetapi sunat cerai. Sunat cerai. Kalau boleh duduk lagi, kena nafkah lagi. Tak kena nafkah lagi. Habis kat tu. Ini tak pernah dengar lah. 84. Tidak jadi derhaka. Makna sama dengan bukan daripada nusyuz tu. Makna sama. Tidak jadi derhaka dan tidak gugur nafkah daripada suami. Tidak gugur jika menegah isteri yang balik. Menegah isteri yang balik daripada berkesedapan dengannya dengan suami. Menegah yakni menahan diri. Menahan diri daripada serah tubuh kepada suami. Tak dikatakan nusyuz. Tengok ilat dia. Menegah tu kerana tu ilat situ. Kerana hendak menerima akan isi kahwin. Kerana tunggu. Tunggu bayar mas kahwin. Tunggu bayar isi kahwin hak belum dibayar. Yang belum dibayar. Kerana hendak menerima akan isi kahwin yang diakad dengan tunai. Tak diakad dengan tunai. Tapi belum bayar tunai. Belum bayar tunai. Maka dia tunggu tu dulu. Tunggu bayar dulu.
Baru dia kata nak serah diri. Tu tak masuk dalam derhaka. Kan ada sebab. Apa dengan tunai? Yang diakad dengan tunai. Yang ni tidak akad dengan berhutang. Kalau dia akad dengan berhutang tak apa. Aku terima akad nikahnya dengan isi kahwin. Banyak yang tersebut hutang. Dia kata gitu, hutang tak apa. Itu jadi hutang. Tak. Itu dia. Menegah daripada tak. Boleh kita nak takluk di menegah atau takluk dihendak menerima akan isi kahwin pun boleh ya. Daripada permulaan dahulu daripada diwati akan dia akan isteri. Maklum dah. Kata diwati itu dengan kesukaan dirinya diri isteri. Tak. Atau telah habis kat tu, atau habis kat tu. Dengan kesukaan dirinya, dengan kesukaan diri isteri. Atau telah diwati akan dia akan isteri. Dengan digagahi, ni makna dia nak mafhum ibarat dia nya, zohir ibarat dia nya, telah diwati makna telah jima' dah. Makna selepas wati dia minta. Apa ya? Atraf. Sekali lagi. Istamir. Atau telah. Tak, telah wati. Betul. Atau telah wati ni atah pada no. Apa? Nanti. Sekejap. Daripada permulaan dahulu daripada diwati akan dia dengan kesukaan dirinya. Atau ani menegah isteri yang balik daripada berkesedapan dengannya kerana telah diwati akan dia. Betul. Telah diwati akan dia akan isteri dengan digagahi. Maka selepas daripada wati digagahi, maka dia ni zahir ibarat dia lah dia. Zahir ibarat dia. Sebab itu tulis itu telah. Telah diwati dah. Mana dia wati sudah dah. Lepas daripada wati sudah dah, nak wati pula tu dia tahan diri. Tu tak masuk dalam neraka. Tak masuk dalam neraka. Ni pun sama. Atau diwati pada hal ia isteri. Atau diwati akan isteri. Padahal ia isteri tu belum balik. Hak belum balik tu tak kira lagi lah tu. Dengan maknanya, faham kalimah serah diri. Serah diri ni adalah serah diri kali pertama tu panggil serah diri. Maka wati belum balik tu tak dinamakan serah diri lagi. Jadi boleh dia nak tahan diri kali yang kedua tu, dia nak tahan diri pada kali yang kedua untuk nak menerimakan isi kahwin tu boleh. Tak masuk di dalam derhaka kerana tak diiktibarkan wati dengan digagahi dan wati belum balik tu tak diiktibarkan. Boleh ya? Kata 85. Jika derhaka isteri dengan ni taswir pada masalah derhaka tu macam mana derhaka? Iaitunya dengan keluar isteri daripada rumah. Dia keluar daripada rumah. Atau dengan lain daripada keluar daripada rumah. Masalah seperti tutup pintu. Masalah tutup pintu ni. Maka, tak kala isteri itu keluar daripada rumah, maka gaib suami. Ya. Suami pun gaib. Mengajuk ke apa, ke ikut lah. Dia gaib. Pergi duduk di pantai mana-mana ikut dia. Dia lari diri lah maksudnya. Suami lari 2 hari ke 3 hari ke sehari ke ikut. Tak kala gaib suami dan kembali isteri kepada ta'at. Mana isteri rajak. Tak rajak. Mana murad dia kalau dia keluar rumah dia balik daripada rumah. Kalau dia buat satu perbuatan dia rajak daripada perbuatan dia. Mana dia taubat lah murad dia. Dan kembali isteri kepada ta'at pada masa gaib suami itu. Tak. Suami duduk luar tu, dia balik rumah dah.
Jawabnya, tidak wajib nafkah atas suami selama gaib suami itu. Kalau gaib tahun-tahun, teruk lah. Kerana walaupun dia dah kembali kepada taat sekalipun, suami tak wajib nafkah. Tak wajib nafkah. Tapi dia ada jalan keluar dia. Kena pergi sudah di mahkamah. Dan mahkamah tu buat surat. Buat surat hantar kepada suami. Nanti masalah yang seterusnya. 86 ni ia kata wajib bagi suami, bagi mewajibkan nafkah bagi isteri pada masalah gaib suami. Pada masalah gaib suami tadi. Bagi mana untuk nak mewajibkan, nak mengembalikan kewajipan nafkah atas suami. Nak mengembalikan hukum wajib nafkah bagi isteri, yakni wajib atas suami tadi tu. Bahawa menzahir isteri kepada qadi negerinya. Menzahir makna mengadu kah, menimbuh diri kah, menghadir diri kah. Boleh tak? Menzahir isteri kepada qadi negerinya, negeri isteri. Tak, menzahirkan, menyatakan, mengiklankan pun boleh. Tak. Menzahir keadaan kembali isteri kepada taat. Mana dia, kita buat pengaduan lah sebenarnya, murak dia ni. Buat pengaduan ke, dia menyatakan katanya dia ni dah kembali kepada taat. Kemudian, dan menulis qadi negerinya, negeri isteri dia. Qadi pun buat sepucuk surat, tulis sepucuk surat kepada qadi negeri yang padanya suami itu. Yakni hantar sepucuk surat tu, satu risalah kepada qadi di negeri yang ada padanya, pada negeri itu suami itu. Siapa di sana? Kalau tahulah, kalau dia tahu, kalau tak tahu tu masalah ni jadi panjang sikit lah kalau tak tahu tu. Supaya menetap kembali isteri, yakni supaya menjelas atau mengaku supaya mengaku kembali isteri kepada taat. Supaya nak cerita katanya isteri itu dah kembali, dah rojak kepada taat pada sisinya, pada sisi suami. Dia nak taat kepada suami murad dia. Biskat tu. Baik, tak kalah hantar surat, maka apabila mengetahui suami ambil tahu, dah terima surat, dan pulang ia suami pun balik. Nak balik. Atau mewakil ia, suami tak nak balik lagi, tapi dia tu mewakil ia suami, akan seorang datang menerima tulisan tu. Tidak, menerima tulisan. Dia hantar wakil mari seorang. Jawabnya, maka wajib nafkah atas suami. Wajib nafkah daripada permulaan menerima tulisan. Ini masalahnya kalau masalah wakil. Kalau masalah wali atau suami itu klik umur, maka masa itulah dia kena nafkahnya. Nampak dah? Biskan. Dan jika enggan suami daripada pulang, tak nak balik, atau daripada mewakil, wakil pun tak nak, pulang pun tak nak, nak buat macam mana masalah ni, nak ukang macam mana? Kalau kita jadi tok qadi, nak buat macam mana? Maka meqadar oleh qadi. Qadi ni letak target masa. Target oleh qadi akan masa yang dapat, yang mungkin bagi suami pulang padanya, pada isteri. Boleh gitu. Padanya pada masa. Maka muqaddar oleh qadi, mana target oleh qadi akan masa yang dapat, yang bersepatutkan. 2 hari, kalau dia duduk jauh tu banyak hari sikit. Kalau dia duduk dekat tu 2 hari, 1 hari masalah. Masa yang bersepatutkan, yang dapat, yang kuasa bagi suami pulang padanya pada masa tersebut. Dia letak masa 3 hari, mesti suami dalam tempoh 3 hari ni kena balik. Kemudian daripada dia target masa, memfardu oleh qadi. Qadi pun target pula akan nafkah isteri itu.
Dia target nafkah lah, kata 1 hari ni berapa, 2 hari ni berapa, 3 hari ni berapa. Maka tak. Kemudian memfardu oleh qadi. Kemudian daripada masa lah waktu itu deh. Kemudian daripada masa target masa pulang suami itu, qadi pun dia target pula akan qada nafkah isteri itu. Hal keadaan nafkah tu ambil daripada harta suami. Betul tak? Ambil daripada harta suami. Jika ini katanya daripada harta suami. Katanya daripada harta suami itu, jika bagi suami itu harta. Maknanya kalau suami tak ada harta, maknanya kalau harta dia tu hadir murad dia nya. Harta hadir ni mana harta ada di sisi dia. Tak? Harta masih jadi buah kayu ke, tanah ke, getah ke, boleh ambil. Hadir di kampung tu, ada di kampung. Kalau harta tu raib, atau lain cerita pula. Dan jika tiada bagi suami itu harta, kalau suami itu tak ada harta, atau harta dia raib, maknanya harta dia ada tapi duduk sekali dengan suami bawa lari, masalah tak? Tak ada hadir murad dia, harta tu tak ada hadir. Maka memperhutang oleh qadi, memperhutang, mana izin beri berhutang. Atasnya atas suami. Memperhutang maknanya bukan izin beri hutang tak. Memperhutang makna nak kata menjadikan suami itu lekat hutang terhadap isteri. Ada tu. Maka memperhutang oleh qadi atasnya atas suami, yakni mewajibkan suami itu tukar status dia jadi orang yang berhutang terhadap isteri dia. Atau meizin oleh qadi kepada isteri menafkah tu atas dirinya, yakni ambil daripada harta isteri. Ya, tu. Meizin kepada isteri menafkah atas dirinya, diri isteri. Menafkah atas diri ni maknanya kata menafkah ambil harta daripada isteri. Lepas tu jadi macam mana? Dan jadilah nafkah yang tersebut itu, nafkah atas diri itu, jadi hutang atas suami. Jadi beberapa jalan lah. Boleh fatwa beberapa jalan. Ini masalah bagi orang yang jadi tok qadi. Nampak tak? 87. Jika mendakwa suami bahawa isteri suami itu tidak tamkin. Tamkin istilah di dalam babun nikah dah ni. Tamkin ni apa makna tamkin? Menyerah diri kepadanya, kepada suami. Dia dakwa kata isteri dia tak nak serah diri. Tak nak serah diri. Dan menjawab isteri bahawa ia isteri tamkin. Dia kata dah, ni masalah duk mengadu di depan qadi ni. Di mahkamah ni. Masalah di mahkamah ni. Suami kata sebab punca aku tak nafkahnya kerana isteriku tak ada tamkin. Isteri kata dah aku tamkin selalu. Dah, cuma mung yang tak nafkah. Lepas tu nak percaya siapa? Kalau kita tok qadi, maka dipercayakan suami. Kalau dia bergaduh dua tu. Berat-berat no. Dipercayakan suami. Tapi dibenarkan perkataan suami itu murad dia dah. Dibenarkan perkataan suami itu dengan sumpah suami. Mana suami itu kena wallahi dulu. Dia tak tamkin. Dan tiada wajib nafkah atas suami, yakni pada ketika itu. Pada ketika dipercayakan suami itu, suami tak wajib nafkah. Kerana derhaka isteri. Habis. 88. Jika mendakwa suami. Suami mendakwa akan derhaka isterinya terhadap dia lah. Dakwa kepada qadi. Dan ingkar isteri akan derhaka isteri terhadap suami. Nak percaya siapa? Maka dipercayakan isteri. Percaya isteri yang ni. Percaya tu dengan sumpah isteri. Tak kala sumpah, wajib nafkah, yakni maka atau dan
maka pada ketika itu wajib nafkah atas suami. Nampak dah? Habis masalah nafkah habis. Bab yang ketiga pada menyatakan perceraian laki bini, kat laki bini. Mengandung ia hal keadaan bab yang ketiga ni. Mengandung ia terkandung 5 fasal. Ada 5 fasal di dalam dia. 89. Dia tak royak lagi fasal yang pertama ni. Bercerai atau tercerai. Tak. Laki bini. Tercerai ni makna bercerai dengan tidak ada kosak. Tetapi lafaz dia tu soreh. Boleh dah? Bercerai ni maknanya serta kosak. Serta niat, serta kosak. Walaupun lafaz dia tu kinayah. Tercerai ni mana automatik tercerai dengan kelolo ke dengan lawak kan tercerai. Nampak tak? Tapi lafaz dia tu soreh, nanti akan datang. Dia kata bercerai atau tercerai laki bini itu tiada mewajibkan nafkah atas suami. Tak selepas daripada talak. Dan tiada mempusakai salah seorang akan yang seorang lagi. Makna suami tak terima pusaka isteri, isteri tak terima pusaka suami. Jika katanya tidak wajib nafkah tu. Jika perceraian itu bain, tu dia suruh lihat nombor 67, 68 ni lepas mari dah. Tak, lepas mari dah. Lihat sanalah. Kalau bain, maka tercerai laki isteri atau bercerai laki isteri itu dengan beberapa perkara yang tersebut di bawah ini. Beberapa sebab yang menjadikan seseorang itu rumah tangga itu jadi bercerai. Pertama dengan tolak. Tolak tu dia buat dalam kanan itu cerai. Iaitu cerai ni perkataan. Bukan niat tak ada. Aku ceram. Tapi dia kata dalam hati saja. Tak bawa berani nak buat tubik. Itu tak ada. Dia nak perkataan. Perkataan suami mencerai akan isterinya, yakni yang menunjuk di atas cerai isteri. Perkataan yang menunjuk di atas cerai isteri. Boleh tak? Bercerai tu. Mencerai tu apa? Mencerai tu dengan takluk di mencerai. Mencerai itu dengan kehendaknya, dengan kehendak suami, yakni bukan dengan digagahi. Bukan dengan paksa. Dengan paksa tu, di sana tu ada beberapa tafsir huraian yang panjang. Cerai dengan paksa. Macam bapak paksa, suruh anak laki-laki dia cerai bini dia. Tu tak masuk dalam paksa. Kalau tak ambil senapang tak atas kepala tu. Tak. Ambil senapang tak atas kepala tu baru masuk dalam ijbar. Yang kedua dengan ta'liq tolak. Apa makna ta'liq tolak? Makna gantung cerai. Tak gantung cerai jika tu ta'liq tolak dah. Jika ini aku tolak. Jika berlaku perkara ni kamu tertolak masalah. Orang panggil ta'liq. Dengan ta'liq tolak, yakni tercerai dengan sebab ta'liq tolak. Apa makna ta'liq tolak? Gantung cerai. Dengan sebab gantung cerai. Tertolak tu dengan, tu takluk pada katanya tercerai yang mahzuf. Tercerai tu dengan dapat, dengan hasil sifat yang digantung. Orang panggil mu'allaq. Dan mu'allaq. Dengan sifat yang digantung akan cerai itu, mana sifat yang ditaklikkan akan cerai itu. Dengan hasil, dengan dapat. Masalah dia katanya, kalau hujan turun, aku cerai. Aku tolakmu. Maka hasil hujan turun tu panggil hasil mu'allaq. Apabila hujan turun, cerailah, tercerai. Itu nampak tak? Itu maknanya dapat sifat. Mana dapat sifat ni? Mana hasil sifat keadaan suatu perkara yang kita gantung. Kena buat misal situ dah. Kalau nak jelas lagi dia ada fasal dia belakang.
Intaha murni. Oh, boleh mengaji murni ya kita ni. Murni muhtaj bagi apa namanya? Khatib Syarbini. Tak. Yang ketiganya dengan fasah nikah. Dengan fasah nikah. Apa makna fasah nikah? Fasah nikah ni makna hurai akan nikah. Urai. Kalau kita Malaysia panggil urai. Betul dah? Panggil urai. Urai. Kalau tali kita sipu-sipu, urai. Dia berkurang dengan makna tolak tu. Tapi fasah ni dia ada cara yang tertentu. Dia ada cara dia. Itu panggil fasah. Asal fasah ni mana batal. Batal akan nikah. Makna hurai akan nikah. Yang keempat dengan li'an. Li'an ni apa makna li'an? Li'an ni dengan menuduh suami, menuduh oleh suami akan zina isterinya. Dia tuduh isteri tapi dengan sumpah ni beberapa kaifiat dia lah. Dia ada kaifiat li'an lah. Nampak tak? Di hadapan orang ramai, di dalam masjid, dia ada syarat-syarat dia lah. Biskat tu. Li'an. Masalah li'an ni teruk sikit. Tak. Siapa dia Allah? Kalau macam suami kalah. Suami kena pukul 80 rotan. Kalau suami tuduh isteri. Isteri kata dia tak ada zina pun. Maka terbukti kata suami itu dusta. Maka dia kata dia saat itu li'an bohong. Li'an bohong ni kena pukul 80 rotan. Kalau suami itu tuduh dan isteri itu mengaku, isteri kena pukul, kena pungal batu sampai mati. Jadi li'an ni berat, dua-dua berat lah. Dah. Malaikat sama-sama sumpah. Suami pun sumpah, isteri pun sumpah. Maka masa tu tercerai dengan automatik. Tolak 3 dengan automatik. Lepas tu lepas daripada denda. Lepas daripada pungal batu, lepas daripada semuanya. Dah. Yang kelima dengan riddah tu. Rasanya riddah tu, alih tu tak ada tu. Rodih tu apa rodih? Riddah no? Wal iyaza billah. Baca wal iyaza no? Baca wal iyaza jadi maf'ul mutlaq bagi fi'il mahzuf. Kita takdirnya wa a'uzul iyaza. Ya. Aku minta perlindung sebagai perlindung dengan Allah. Ridah. Apa makna ridah? Keluar daripada agama Islam. Biskat. Fasal yang pertama. Fasal yang pertama. 90 dia kata tolak atau cerai itu atas 3 macam. Yang terbagi kepada 3 macam. Pertama, tolak raja'i nama dia. Tak, tolak raja'i. Lihat nombor 66 di sana. Iaitu tolak raja'i ini suami cerai akan isterinya kurang daripada 3 tolak. Atau 3 kali tolak. Yakni kurang daripada 3 kali tolak. 3 tolak ni mana 3 tolak sekaligus. Tak, 3 kali tolak ni mana sekali satu. Kurang daripada 3 kali. Tolak raja'i ni kesimpulan dianya tolak raja'i boleh rajak. Dia kata kita. Boleh rajak ni mana boleh kembali kepada nikah. 1. Tolak ba'in kubra. Apa makna ba'in kubra? Tak boleh rajak. Arti dia royak hukum dah. Tak. Dia royak hukum dah. Ba'in kubra. Tak boleh rajak. Iaitu suami mencerai akan isterinya 3 kali atau cerai 3 tolak atau lebih. Lebih ni lebih banyak mana ikut lah. Tapi lekat 3 tu je. Aku tolak mung 1,600. Banyaknya. Dia lagi kau marah lah. Kau banyak tolak dia tu. Jaga no. Masa kahwin gigi kalau marah-marah tu kena jaga. Jaga. Maka tidak boleh rajak atau nikah. Nikah kembali. Nikah pula. Nikah naik. Dengan isterinya. Isteri yang tertolak tu. Malaikan kemudian daripada berkahwin isterinya dengan laki-laki yang lain. Nikah dengan orang lain baru ingat balik menyesal. Kemudian dan tertolak pula yakni selepas daripada berkahwin dengan laki-laki yang lain dan tertolak pula daripada laki-laki yang lain itu, makna laki-laki yang kedua tu. Lepas serta lepas iddahnya yakni iddah bagi laki-laki yang lain tu. Biskat. Tolak ba'in surah.
tolak bain sughra, iaitu ini panggil bain sughra. Isteri yang dikhalak atau difasakh. Dua ni panggil bain sughra. Dan satu laginya dia tak royak kali ni. Tolak sebelum wati. Panggil bain sughra juga. Dan isteri yang dikhalak atau difasakh. Dia kata tidak boleh kembali balik dengan rojak. Tak boleh. Kalau nak rojak balik tak boleh. Pasal dia bain. Bahkan tetapi boleh kembali balik dengan nikah. Dengan nikah yang dengan nikah lain. Tak, dengan nikah baru. Dengan nikah baru. Sama ada nikah tu di dalam iddah atau lepas iddah. Boleh berlaku. Boleh nikah dalam iddah dan boleh nikah lepas iddah pun boleh. 91. Perkataan lafaz yang jatuh talak. Dengan perkataan itu apa? Tidak. Atas dua bahagian mana terbahagi kepada dua bahagi. Yang pertama soreh, dinamakan lafzun sorihun, lafaz soreh. Perkataan yang jelas, nyata. Dia kata nyata. Apanya lafaz soreh? Iaitu perkataan yang tidak berkehendak kepada niat. Lafaz yang tak berhajat kepada niat. Maknanya, walaupun tak niat, dah nyata, dah soreh. Dah jelas kata cerai. Tak berhajat kepada niat. Seperti tolak, lafaz tolak. Dan lafaz tolak sendiri. Dan perkataan yang maknanya, makna perkataan. Dan perkataan. Mana setiap perkataan, mana-mana perkataan yang adalah maknanya tu makna tolak. Tu nampak dah? Makna tolak. Kata perkataan tu pada barang mana lurah, pada mana-mana bahasa sekalipun. Tapi makna dia tu menunjuk di atas tolak. Boleh tak? Dalam bahasa Arab ni, lafaz soreh ni, satu je, tolak tu ya. Tak, tolak tu ya. Dalam bahasa Melayu, seperti dia kata. Seperti perkataan cerai pada bahasa Melayu yang tu soreh. Cerai. Lain daripada tu, tu tak pastilah, tapi rasanya tak ada lah. Macam kita dua berpisah. Nak pisah ni apa? Ma'al hijrah ke apa? Boleh jadi ma'al hijrah. Berpisah tu. Kita dua ni berhenti. Berhenti apa? Dia jadi apa kata sorry. Kita dua ni di end. Tu bahasa Inggeris lah tu. Habis perkataan nak kata dah. Tu tak panggil sorry. Tak jelas namanya. Tak jelas. Yang kedua kinayah. Kinayah ni mana sindir. Cakap sindir-sindir gitu ya. Apa mana sindir? Tidak nyata, tidak jelas. Kinayah ni mana tidak jelas. Maka berkehendak kepada niat, yakni maka jatuh tolaknya itu berhajat kepada niat. Nampak tak? Nak boleh jatuh tolak atau tak boleh jatuh tolak berhajat kepada niat orang yang berkata tu niat suami. Boleh tak? Seperti tak ada. Iaitu kinayah ni. Apa kinayah? Iaitu perkataan yang menunjuk atas dua makna. Perkataan yang mengandungi dua makna. Pertama makna tolak, yang kedua makna yang lain daripada tolak. Kemungkinan makna lain dan kemungkinan makna tolak. Maka nak menentukan tolak atau tidak tu berhajat kepada niat. Tu boleh faham dah. Biskat tu. Yang 92, jatuh satu tolak. Habis kan? Jatuh satu tolak. Dan putus laki isteri. Putus ni makna jatuh tolak. Putus laki, yakni putus perhubungan laki isteri. Jika suami yang akil balik berlafaz dengan tolak, yakni berlafaz dengan lafaz tolak. Atau lafaz cerai. Dengan katanya, yakni seperti katanya, kata bagi isteri yang ada di hadapannya, di hadapan isteri. Maknanya sama ada hadapan atau belakang ke, tak jatuh belakang. Tapi hak ni dia ambil masalah hak isteri duduk depan dulu. Dia kata nah, aku cerai akan dikau. Tak kena sebut nama dah. Tak kena sebut nama sebab ia hadir dah. Aku cerai akan dikau. Atau aku cerai akan dikau satu talak. Yang tadi tu dia tak sebut bilangnya talak. Maka itlak dia satu talak.
Tapi masalah tak sebut ni bahaya juga. Kalau dia kata aku cerai akan dikau, maka dia niat 1000, jatuh 3. Ah. Tengok keadaan dia, bersikap tu. Maka, nah, ceraikan dikau. Maka bagi suami, harus bagi suami, rojok akan isterinya, isteri bagi suami yang di dalam iddah. Kerana satu talak. Jika cerai itu bukan kali yang ketiga. Boleh tak? Bersikap. 93 jatuh 2 tolak. Jika berkata suami, aku cerai akan dikau 2 tolak. Itu jatuh 2. Dan jatuh 3 tolak jika berkata suami, aku cerai akan dikau 3 tolak. Atau lebih daripada 3. Seperti 10. Atau sikit lagi 10 tu. Seperti 10. Maka pada ketika itu tidak sah suami rojok akan dia akan isteri. Boleh dah? Tak boleh nak rojok kerana tolak 3. Dan boleh berkahwin dengan suami itu. Dan boleh berkahwin dengan suami itu pula. Mana isteri itu boleh nak berkahwin dengan suami itu. Kemudian daripada berkahwin isteri itu, yang selepas daripada isteri itu dah kahwin lain. Dan bercerai dengan laki-laki yang lain. Yang ni masalah ni sebut dah tadi. Dan beriddah baginya bagi laki-laki yang lain. Itu rojak balik situ dah. Dan beriddah baginya bagi laki-laki yang lain. Jaga isim domain dia. 94. Jatuh menurut bilangan tolak suami. Menurut bilangan tolak. Dia tolak apa kali, jatuh banyak tu lah. Jatuh menurut, yakni mengikut bilangan tolak suami akan isterinya. Isteri mana? Isteri yang ghaib. Mana isteri yang ghaib yang mana tidak ada di hadapannya. Dengan katanya, aku cerai akan isteri aku 1 tolak. 1 tolak. Atau 2 atau 3 tolak. Ini mengikut bilangnya lah, mengikut bilangnya. Kalau dia kata, aku cerai akan isteriku. Itu 1 tolak ya. Dia tak ada ta'yin 1 ke 2 ke 3 ke. Jatuh. Jatuh 1 tolak jika suami tidak menyebut bilangan tolak. Jatuh 1 je. Seperti katanya, aku cerai akan isteriku, isteri aku Khadijah. Dia sebut nama. Dia sebut nama. Kalau dia tak sebut nama pun jatuh. Tapi syaratnya jatuh tu isteri dia seorang. Kalau isteri dia 2, itu masalah. Dia kena tentu dan kena nyata. Dia kena ta'yin, kemudian bayar. Ta'yin ni makna dia kena tentu dalam hati dia kata seorang mana. Lepas tu dia kena nyata kepada isteri kata seorang mana. Boleh tak? Bis kata. 96. Jatuh tolak daripada suami. Tolak ni daripada suami yang meolok-olok. Ini apa panggil pelawak. Pelawak. Yang meolok-olok akan isterinya, isteri suami. Dengan menghendaki akan lapar tolak. Dengan menghendaki, dia tolak tu dengan menghendaki akan lapar tolak. Kalau lapar lain daripada tolak tu, duduk dikosak pula. Maknanya dengan menghendaki lapar tolak, yakni dengan lapar sore. Dengan lapar sore. Dan jika tidak menghendaki akan makna, yakni dan jika dia tak kosak makna. Kalau dia kosak makna tu tak panggil olok-olok. Tu panggil sungguh. Ni dia lawak ni makna kata dia semata-mata berlapar. Tetapi makna dia tak ada kosak makna. Dia tak ada kosak makna. Itu kata lawak. Jika tidak menghendaki akan makna yang mengurai akan ismah nikah. Makna yang menunjuk, yang membawa, yang menyebabkan jadi hilang ismah nikah. Dia tak ada, muraknya dia tak ada kosak makna tolak. Tapi dia berlapar dengan lapar tolak. Apa makna ismah nikah? Keselamatan nikah. Menghurai ni makna menghilang. Menghilang akan ismah nikah. Mana menghilangkan keselamatan nikah. Yakni cerai. Tu nampak tu. Sekalipun yakni maka jatuh juga tolak.
maka jatuh juga talak. 97. Berlapar dengan tolak oleh suami pada ketika bersangatan marah suami, jatuh tolak. Bukan tak jatuh tolak. Dia kata dia tak khabar ni, dia marah. Supaya marah ni jatuh juga. Dan jika mendakwa ia suami akan hilang perasaan suami, tak hilang perasaan mana? Raiblah tubuh dia tu. Mana hilang perasaan dia tu, perasaan tolak tu. Perasaan tolak dia tu hilang. Kalau hilang perasaan tolak sekalipun jatuh tolak juga. Tak. Yakni marah dia tu sampai hilang perasaan. Tak nampak tak? Mana hilang perasaan ni, dia kata dia tak khabar lah. Seolah orang gila lah. Tapi bukan gila. Tu murak dengan hilang perasaan. Tidak ada perasaan lah tubuh dia tu. Dia kata gitu dengan tak seolah-olah hilang akal. Tapi akal tu ada. Baik kita buat gini pun tak apa. Hilang perasaannya nah, seolah-olah hilang akal. Seolah-olah hilang akalnya. Sekalipun. Ni kena jaga benar masalah ni dah. Kena jaga benar lah. Kena jaga benar. Kadang-kadangnya jatuh tolak dah tapi dia duduk suami isteri lagi tak tahu. Kalau tolak tu jatuh dah. Tu bahaya. Nasab keturunannya rusak. 98. Jika berkata seorang kepada suami. Tanya. Jika menanya oleh seorang kepada suami. Bukan. Suruh. Jika berkata seorang kepada suami, dia katanya cerai olehmu akan isterimu. Suruhlah. Fi'il amar. Ceramu, hendaklah kamu ni cerai binimu. Maka berkata suami, telah aku cerai. Kata tak? Dia kata gitu. Jawabnya jatuh tolak isterinya itu satu tolak. Jatuh juga hidup sanggup orang suruh. Dan jika tiada menyebut suami akan lafaz isteriku, dia tak kata dah, telah aku cerai isteriku, tak sebut yang tu dah. Atau nama isterinya sekalipun, yakni maka jatuh tolak juga. 99. 99. Jika berkata isteri kepada suami. Ni mari daripada isteri sendiri ni. Cerai olehmu akan daku. Ni acak ni. Mu cerai aku. Cerai aku. Maka berkata suami, dia tercerai. Dia kata dia tu maknanya isim domain. Tak? Isim domain tu. Isim domain tu rojak di mana tak tahu. Suami tu tak tahu nak rojak di mana tu. Dia kata kalau dia kata dia tercerai tu. Ni macam kinayah tapi bukan kinayah. Tak, macam nak kinayah ni tapi bukan kinayah. Abang cerai lah, abang cerai. Dia cerai dengan dia tu. Cerai dengan dia tu. Tu bahaya tu. Jatuh tolaknya. Jatuh tolak. Dan tidak diterima akan perkataan suami. Mana dakwaan suami itu tak diterima. Tak diterima perkataan suami. Aku kahnak dengan lafaz dia itu perempuan yang lain. Maknanya rojak domain kepada orang lain tu. Tak terima ni. Kerana zahir dia jatuh tolak. Dan batin dia serah kepada Allah. Tok Qadi nak terima tak boleh. Tok Qadi nak terima tak boleh. Adapun suami, atau serah dia dengan Allah. Kerana apa jatuh tolak serta dengan tak terima perkataan suami? Kerana permintaan isteri itu yang katanya cerai olehmu akan daku tu tak? Permintaan isteri itu yang membawa akan perkataan cerai itu kepada isteri. Yang membawa, yang menunjuk, yang menjadi qarinah. Tak? Yang menjadi qarinah akan perkataan cerai itu. Cerai olehmu akan daku tu. Tak? Yang tu menunjuk di atas cerai kepada isteri. Tak? Menunjuk cerai isteri dah, bukan cerai orang lain. Biskat tu deh. Maka jika berkata suami kepada wali isteri, dikata kepada bapa, kahwin akan dia tu kena kepada isteri ya. Dia buat situ isteri. Ayah, nikah dia lah. Ini bahaya
Bahasa bahasa Melayu kita macam tu lah. Ayah kalau saya juga kak, nikah dia dengan orang lain. Nikah dia dengan orang lain. Sudah juga. Kahwin akan dia. Atau ining isteri sianu. Ni bukan bini ku, ni bini mamak tu. Tu bahaya tu. Bahaya. Bahaya tu. Serta mengisyarat menunjuk kepada isterinya. Ni masalahnya isteri ada depan. Dan isteri ada. Jadi dia tunjuk. Serta lah ni syarat dia dah. Syarat dia kena tunjuk kepada isteri. Kalau dia tak tunjuk kepada isteri, itulah cerita. Tak. Tunjuk kepada isteri, ada. Nikah dia dengan orang lain. Atau dia ni bukan isteri hamba ni. Bukan tak. Hantu dah. Itu marah dah. Maka dihukum. Apa hukumnya? Maka dihukum dengan terangkat nikahnya. Apa murak terangkat? Murak dengan terangkat artinya arti terangkat nikah. Mengaku dengan tolak isterinya. Seolah-olah suami ikrar mengaku dengan isterinya sudah tertolak. Boleh? Satu. Dan lepas iddah isteri. Yakni mengaku dengan sudah lepas iddah isterinya. Jadi makna kata isterinya boleh nikah kahwin selalu dah. Maknanya dia cerai lama dah. Isak tu boleh nikah dah. Atau lepas tu boleh nikah dah. Makna katanya hak dia cerai tu dah lama dah. Boleh dah? Bercakap tu. Maka jika mendusta oleh isteri akan suaminya. Mendusta ni maknanya katanya kita buat gini lah. Mendusta oleh isteri akan suami dengan bahawa isteri tu kata perkataan suami tu bohong lah. Tak, bukan sungguh, bohong lah. Suami kata ini isteri sianu. Suami kata gitu. Isteri dia kata abang ni bohong ni, dusta. Saya ni isteri abang. Dia kata gitu. Lepas tu jatuh nak tolak. Tolak memang jatuh. Tapi iddah tu. Iddah tak habis lagi. Boleh tak? Dia katanya nak. Maka jika dusta oleh isteri akan suaminya. Jadi isteri kata abang tu bohong. Jadi jawabnya wajib atas isterinya beriddah. Kerana apa wajib beriddah? Kerana iddah dia tak lepas lagi. Tak lepas lagi dah. Tak lepas lagi dah. Tak sama dengan masalah tadi. Kalau masalah sebelumnya tadi, masalah isteri dia pun ikrar sama. Ikrar sama maknanya iddah lepas lah. Kerana iddah ni bukan hak suami, hak isteri. Isteri diam. Ikrar, mengaku. Makna katanya, tolak saat itu jatuh kerana suami itu mengaku dengan tolak. Dan iddah terlepas kerana isteri itu mengaku dengan iddah. Boleh tak? Di hadapan qadi ni, kalau nak lepaskan iddah ni, dia kena mengaku daripada isteri. Adapun masalah yang kedua, isteri dusta. Makna dia tak jang. Suami dia tolak tapi dia tak jang. Mana katanya, iddah tu hak dia. Dia kena iddah dulu. Habis kat tu masalah ni payah sikit ni. Tanam molek tu. 101. Jika berkata seorang yang asing, bukan suami, bukan isteri, bukan wali, bukan apa, seorang yang asing berkata kepada suami, adakah engkau telah cerai akan isteri engkau? Nampak mari seorang-seorang ni, nampak mari sore-sore, cerah dah kau. Sekarang dia nak lawak itu. Maka berkata suami, bahkan atau ya, mana ya dah, ya. Naam tu dah. Dah. Dia kata gitu. Maka jatuh tolak isterinya. Ini pun khilaf ulama lah. Khilaf ulama. Setengah kata soreh, setengah kata kinayah. Kerana perkataan bahkan ia itu adalah pengakuan. Yakni pengakuan daripada suami. Yang menunjuk di atas jelas kata suami itu cerah isteri dia. Bahaya belaka tu. 101. Jatuh tolak daripada orang yang pelek lidahnya. Pelek ni ketiak. Telur deh. Telur lidahnya. Jatuh tolak daripada orang yang pelek lidahnya pada menyebut huruf tolak
dan bertukar satu huruf daripada huruf talak dengan huruf yang lain. Tak tukar dengan huruf yang lain. Yang seakan-akan dengannya dengan huruf talak. Mana huruf yang lain tu seolah-olah sama-sama. Meh-meh ada supa-supa dengan huruf talak. Seperti katanya aku talak. Aku talak. Itu kan jadi ta itu dah. Ni orang KL lah. Ada. Jadi aku talak. Jatuh aku talak. Atau aku tolak atau kapung saja. Aku tolak. Jadi kapung gitu. Iaitu bertukar ta besar dengan ta kecil. Dan qaf besar dengan hamzah. Jatuh tolak. Jadi soreh juga. Jika mendakwa isteri bahawa ia isteri. Mendakwa isteri bahawasanya ia isteri bagi suami. Dia kata aku ni isteri Zaid. Kerana apa? Kerana menuntut nafkah. Kerana nak minta nafkah daripada suami, daripada Zaid tadi. Jadi dakwa ni makna di hadapan mahkamah. Dia kata aku ni isteri Zaid. Jadi dia kosak nak minta nafkah tu je. Maka suami menidak, mana menafi. Tak, menafi. Dia kata nafi. Dia kata tak. Dengan katanya, bukan engkau isteri aku. Dia bukan isteri. Lepas tu nak jadi macam mana tu? Maka jatuh tolak isteri itu. Jatuh tolak. Kerana perkataan itu akuan dengan tolak. Yang ini ikrar. Dengan tolak. Jika menulis suami kepada isterinya. Dia tulis WhatsApp. Dia WhatsApp kepada isteri dia. Atau kepada wali isterinya. Ni WhatsApp kepada bapa isteri dia. Dia kata macam mana? Ni lafaz dia. Ni lafaz dia tulis ni. Mencerai ia. Tulis dah. Atau mencerai olehmu. Bukan. Atau kepada wali isteri. Yang dia tulisnya mencerai ia akan isterinya. Mana lafaz yang dia tulis tu menunjuk di atas mencerai ia akan isterinya. Yakni lafaz aku tolak akan dia. Itu murak dia. Tulis itu yakni dengan lafaz aku tolak akan dia. Bukan dengan lafaz mencerai ia akan isterinya. Bukan tu. Waktu khabariyah tu nak royak tu nak cerita. Mencerai ia akan isterinya mana aku tolak akan dia atau aku tolak akan isteriku. Dia menulis tu dengan lafaz sarih, dengan lafaz nyata yakni lafaz tolak. Serta berlafaz suami dengan perkataan itu. Serta berlafaz semasa tulis ke selepas tulis ke ikut. Tak. Semasa dia tulis, dia berlafaz. Aku tolak akan isteriku. Lepas tu dia tulis WhatsApp lagi. Serta berlafaz suami, serta menyebut suami dengan perkataan itu. Perkataan yang tertulis tu. Atau dia tak berlafaz. Atau meniat ia akan cerai. Dia kosak cerai. Jatuh tolak isterinya. Jatuh tolak. Pendek katanya, kalau semata-mata tulis, tak kosak apa, tak jatuh. Boleh tak? Yakni, tulis ni setengah daripada lafaz kinayah. Kalau berlaku di dalam WhatsApp, dalam apa tu, tak riba lagi lah. Malaikat kena tanya dia. Dia kosak cerai ke tak? Kalau dia kosak cerai, jatuh. Kalau dia tak kosak cerai, tak apa. Dan jika tiada meniat ia suami akan tolak. Dan meniat dengan lafaz yang tertulis tadi tu. Dia tak niat akan tolak. Atau tiada berlafaz dengan barang yang ditulis itu. Dia tak berlafaz serta tulis dengan berlafaz. Dia tak buat gitu. Tiada jatuh tolak isterinya. Boleh tak? Bisyak tu. Jika menulis suami mencerai akan isterinya. Mana aku. Tapi dia menulis dengan lafaz kinayah. Dan kita dua ni berhenti. Itu kinayah. Tak. Tapi tulis. Tulis tu pun satu kinayah dah. Lafaz yang dia tulis pun kinayah juga. Serta meniat tolak. Serta dia kosak dia niat tolak. Dan berlafaz dengan lafaz kinayah itu. Serta dengan dia berlafaz dengan lafaz tu. Jatuh tolak isterinya. Jatuh tolak juga. Nampak tak? Biskat tu. Ni hak ni bahaya sikit lah. Dan jika tiada meniat dan tiada berlafaz oleh suami, tiada jatuh tolak isterinya. Pendek katanya, tulis ni adalah kinayah.
sama ada lafaz sarih atau lafaz kinayah. Dah deh. Sama ada dia tulis dengan lafaz sarih atau dia tulis dengan lafaz kinayah, maka tetap hukum dia kinayah. Berhajat kepada qasad. Jatuh tolak daripada suami yang bisu. Jatuh tolak tu dengan isyarat. Dengan isyarat. Isyarat yang dipaham oleh tiap-tiap orang, yakni tiap-tiap orang yang melihat. Mana isyarat yang rasmi lah murak dia dah. Isyarat yang rasmi. Dia isyarat dipaham oleh tiap-tiap orang yang melihat, dipaham bahawasanya isyarat tolak, bahawasanya isyarat tu, isyarat orang bisu tu adalah isyarat tolak. Ialah isyarat tolak. Mana orang reti lah kata tengok ni isyarat tolak. Seperti dikata kepadanya, tak. Seperti dikata, yakni dikata oleh seorang kepadanya, kepada orang bisu, cerai olehmu akan isterimu. Kalau dia dengar, tak, kalau dia dengar. Cerai olehmu akan isterimu. Maka mengisyarat ia dengan dua putung jarinya. Ya, angkit tangan dua jari tu. Dua jari. Dua jari ni makna apa ni? Lawan dia. Macam mana lawan dua jari ni? Boleh faham banyak lah dua jari tu. Apa makna dua jari? Maka iaitu dua jari tu. Dua putung jari tu. Soreh nama dia. Orang panggil soreh gitu tu. Kerana jatuh kemudian daripada lafaz cerai olehmu. Maka dia angkat tangan dua. Nampak dah? Dia buat dua itu. Sama ada ia yang bisu tu kuasa menulis atau tiada. Bisunya baru atau lama, tak kira. Sama ada bisu dia tu baru atau lama. Satu masalah. Dan jika tiada mengerti akan isyaratnya, isyarat yang bisu, malaikat setengah-setengah orang sahaja, tak setengah orang yang tahu, maka iaitu isyarat tu kinayah. Kinayah berkehendak kepada niat, yang berhajat kepada jelas, nak menjelas dia tu berhajat kepada niat. Dan diketahui akan niat. Jadi niat orang bisu ni duduk dalam. Duduk dalam. Maka nak tahu macam mana kata dia tu niat. Isyarat tu dah kinayah. Niat duduk dalam. Nak royak tak boleh. Nak tahu mana kata niat dia tu niat tolak. Jawab dianya, dan diketahui akan niat yang bisu itu dengan isyarat yang lain. Pisah lagi tangan dia tu. Dia buatlah isyarat dia tu supaya nak menunjuk atas kosak niat dia tu. Tak. Habis kata. Murak dengan isyarat yang lain ni. Dan isyarat yang lain yang menunjuk di atas isyarat yang kinayah tersebut tu. Atau dengan tulisan pun boleh. Tulis dia tulis tak apa kalau dia pandai tulis. Habis kata. Suami yang berlafaz dengan lafaz kinayah, jika mendakwa bahawa ia suami tiada meniat akan cerai isterinya. Dia kata dia tak ada niat nak cerai dah. Ini dibenar akan perdakwaan suami dengan bersumpah. Ini di hadapan mahkamah. Jika suami mewakil akan seorang yang asing mencerai akan isterinya, dengan kata suami, aku wakil akan dikau mencerai akan isteri aku. Ada juga. Kalau macam tu buat macam mana? Maka mencerai oleh wakil akan isterinya, isteri suami dengan kata wakil, aku cerai akan Sianu lah deh. Sianu binti Sianu. Aku kata cerai akan dikau. Maka jatuh tolak isteri itu. Jatuh tolak juga. Dengan wakil pun jatuh. Dengan perkataan wakil tersebut. Dan jika tiada meniat oleh wakil bahawa cerainya itu ganti daripada suami sekalipun. Dia iskat tu. Ada 4 soalan. Jika berkata suami kepada isterinya, isteri suami yang mukallaf, hal keadaannya tak. Suami. Hal pada suami. Hal keadaannya suami melulus dan menyerah akan tolak kepada isterinya. Makna sama dia. Melulus dan menyerah. Dalam bab dia panggil bab tafwid. Tafwidun. Tafwid ni mana serah isteri tolak kita. Kalau mu nak tolak, mu tolak. Tu serah dah tu nama dia. Kalau mu berani tolak, mu tolak. Kata kita. Mu tolak sendiri lah kalau mu nak tolak kak. Kalau kena isteri hak mengaji, dia pandai, dia tahu. Dia boleh buat. Tak. Dia kata nak. Dia serah kepada isterinya.
Dia kata cerai olehmu akan dirimu jika engkau berkehendak. Kalau mu nak, agak mu cerai lah dirimu sendiri. Dia gamak tak boleh dia. Ya agak rasanya tak boleh macam tu. Tapi sebenarnya ada hukum dia boleh. Maka jatuh tolak isterinya, jatuh tolak dengan segera berkata isteri. Dengan segera ni makna tidak ada seli perkataan yang lain, yang ajnabi. Tak. Mana segera, mubasyarah makna dia, mubasyarah. Dengan segera berkata isteri, aku tolak atau aku cerai akan diriku. Bebas lah dia. Tak. Jatuh tolak. Jika berkata suami kepada isteri, tolak atau cerai olehmu akan daku. Ada juga macam tu. Tak. Mu nak cerai, mu cerai aku tak apa. Aku tak boleh nak cerai mu, tapi mu cerai aku. Maka dengan segera berkata isteri, engkau tertolak 3. Kata tertolak 3. Lepas tu macam mana jadi? Maka jatuh tolak isterinya itu 3 tolak. Jatuh 3 tolak. Main lah. Jika kata jatuh 3 tolak tu. Jika meniat suami akan menyerah tolak dengan 3. Dan ke masa dia serah tu dia kosak kata habis. Serah habis 3 tolak. Jika meniat suami akan menyerah tolak dengan 3 kepada isteri tu. Dan serta pula meniat isteri akan tolak dirinya. Isteri pun kosak dalam hati dia cerailah diri dia lah. Dia cerai diri dia. 2 syarat tu. Dan jika tiada meniat suami dengan 3 tolak, maka jatuh 1 tolak sahaja. Jatuh 1 tolak. Walaupun isteri kata tolak 3. Biskat tu. Jika tiada meniat suami akan menyerah tolak. Suami kata saja je tapi tak ada niat apa pun. Dia kata saja je tapi dia tak ada niat serah tolak. Atau tiada meniat isteri akan tolak dirinya. Diri isteri. Isteri tak ada niat apa-apa. Maka tiada jatuh tolak sama sekali. Ni berhajat bertanya-menanya lah tak. Siasat soal macam mana. Suami masa mu kata tu mu niat apa? Tak mu niat apa? Tu dia. 112 akhirnya harus bagi suami rojok daripada serahan suami akan tolak itu. Harus boleh. Dia nak rojok perkataan dia boleh. Tapi harus rojok tu dahulu daripada mencerai isteri akan dirinya. Faham tak? Sebelum daripada isteri nak berlafaz dengan lafaz cerai diri dia sendiri. Artinya, tiada jatuh tolak apabila suami rojok. Tak jatuh dah lah. Rojok kemudian daripada perkataan suami. Apabila suami rojok kemudian daripada perkataan suami, cerai olehmu akan daku atau cerai olehmu akan dirimu, kemudian dia rojok. Dia kata tak jadi. Ini batal. Tak jadi. Atau aku rojok daripada perkataanku tadi. Biskat tu. Kalau dia sengih lama tak boleh lah. Dia tak boleh sengih. Kalau sengih lama masalah isteri, serah kepada isteri diam lama tak boleh. Tak boleh. Dia kena mubasyarah. Kamu dia katanya fasal yang kedua ta'liq tolak Allah Subhanahu. Boleh masuk. Ada soalan? Boleh tanya. Kalau tolak kita ikut bilangan kan? Ya. Kalau tolak dua lah kiranya. Tolak kali yang kedua. Tak. Aku talakmu tolak 2. Betul. Jatuh 2. Boleh rujuk balik lah maksudnya. Jatuh 2 kali. Kalau dia sebut 3, jatuh 3. Untuk tolak bain surah ni, kalau nak kembali bersama kena wajib untuk memperbaharui akad kan? Memperbaharui akad. Kalau dah memperbaharui akad, ada lagi tiga talak ke maksudnya? Pembaharui akad, ya 3 tolak mula ya, sebab bain ni dia tolak dulu ya habis lah. Contohnya kalau masa masa sebelum tolak bain surah ni ada 2 kali tolak. Kemudian isteri fasakh. Kemudian nak bersama semula. Maksudnya kira tiga semula lah ya. Ya, kerana ia menepati
menempati bain surah ni, dia menempati 3 tolak. Mana apabila dia kahwin lain tu, dia boleh 3 kali tolak pula lah. Dia tak sama dengan apabila kita tolak 1 kali, kemudian lepas iddah. Apabila lepas iddah, boleh kita kahwin lain. Apabila kita kahwin lain, hak untuk tolak tu tinggal 2 lah. Sekali lagi. Macam ni yang masalah tolak 1. Tolak 1 ni tolak hak raj'i. Tolak raj'i, apabila habis iddah, dia tak boleh rojak, betul tak? Jadi dia nak kembali semula kena nikah. Betul tak? Apabila dia nikah, tolak dia tu tak kembali klik 3. Tinggal 2 tu. Oh, okey. Maksudnya sebelum dia ni apa, surah dia lah, surah masalah dia. Ya. Laki bini ni dia ada pernah 2 kali talak. Kemudian berlaku fasakh. Kemudian Fasakh tu menempati 3 dah tu. Menempati 3 tolak dah tu. Fasakh tu. 1 fasakh menempati 3 tolak. Mana bayar fasakh, kemudian dia rujuk, dia nikah balik, betul kan? dia boleh nikah balik ke? Boleh nikah balik. Adakah boleh nikah balik. Tapi perempuan tu kena berkahwin dengan lelaki lain ke bagaimana? Tak. Dia fasakh ni dia boleh nikah balik, khalaq boleh nikah balik. Cuma bila kahwin semula tu masih ada lagi 3 talak ke sudah tak ada? Gini dah, masalah saya rasa lah, tapi tak jelas gitu. Tapi saya rasanya klik semula 3 tolak. Tapi tak jelas, tak jelas 100% sebab tak ada tengok rojok ke lagi. Tapi rasanya klik semula. Masalah ni taklah rumit sangat, tak ada rumit sangat pun. Tapi tak tengok belum dah. Tak tengok lagi. Tak tengok lagi kata. Rasanya kembali semula. Rasanya lah. Ada orang tahu tak dalam ni? Ustaz lain ada tak? Tak ada. Kalau diam, alim-alim dah ni, tapi dia diam, tak nak royak ni. Tak ada. Okey. Rasanya kembali 3, tapi tak pasti lah, tak pasti. Saya tak remit sangat masalah tu. Ada di dalam kitab Idahul Ba'ha Syekh Dawah, saya buat syarah tu pun ada. Orang buat syarah pun tak ingat juga kadang-kadang. tak ingat juga. Okey. Tapi kitab tu memang masalah dia tu lagi luas lagi. Pada luas banyak. Masalah dia banyak. Okay. Satu lagi. Ya. Macam kalau suami taufid cerai kepada isteri kan. Dia cakap, mu nak cerai tak? Tapi isteri tu macam lama, bagi macam sejam 2 jam, baru isteri kata, cerailah. Tak adil dah. Tak jadi Tak adil. Dia nak mubasyarah. Dia nak mubasyarah. Serta merta. Mana itu tak? Kalau senggang lama tak boleh. Terima kasih tu je. Oh, betul Ustaz tu. Ustaz apa tu? Ustaz Azri. Dia tulis apa? Yang saya tahu fasakh ni dia tak bagi kesan dekat bilangan talak. Maksudnya itulah ambil hadiah tahu tu lah. Saya pun tak jelas kot. Kalau khuluk boleh kurangkan bilangan talak. Boleh hadiah. Tak ingat nak royak. Habis dah? Okey no? Okey, terima kasih banyak. Jumpa lain insya-Allah. Minta banyak hari lagi hotel ni. 4-5 hari lagi hotel insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.